Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membentangkan video tentang kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna, iaitu KPPB, yang telah kami sediakan dalam bentuk slide. Baiklah, saya Muhammad Khairul Ikhwan bin Abdullah bersama tiga rakan kumpulan saya, iaitu Nik Muhammad Imran, Muhammad Faris dan Muhammad Firdaus Hakimi. Baiklah, kita masuk pada slide yang pertama, iaitu pengalaman. Pengalaman ni adalah apa yang kami lalui sepanjang mempelajari subjek SDP, iaitu subjek seni dalam pendidikan, dan subjek MDP, iaitu subjek murid dan pembelajaran. Baiklah, kita tengok dulu pada subjek seni dalam pendidikan, iaitu SDP. Subjek seni dalam pendidikan ini sebenarnya memberi penegahan kepada guru bahawa peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam sekeliling mereka, yakni apa yang mereka lihat, sentuh, bergerak dan berfikir dalam setiap aktiviti pembelajaran yang mereka lakukan. Maknanya subjek SDP ni dia memberi penegahan kepada guru bahawa pentingnya guru untuk memberi peluang kepada kanak-kanak, iaitu anak murid lah, dalam membantu mereka dan memberi peluang kepada mereka untuk meneroka alam sekeliling. Melalui cara ini, secara tidak langsung, ia mengajar murid untuk menguruskan sumber imajinasi, kreativiti, pemikiran, serta emosi dan lebih efektif dan proaktif. Maknanya subjek SDP ni amat penting lah untuk guru serta amat penting untuk murid, kerana ia mampu orang kata mengasah lagi lah imajinasi, kreativiti, pemikiran serta emosi dengan lebih efektif dan proaktif kepada murid-murid. Baiklah, seterusnya kita tengok pada subjek MDP, iaitu murid dan pembelajaran. Subjek murid dan pembelajaran pada hakikatnya memberi kesedaran bahawa pentingnya guru memahami seseorang murid itu, lebih-lebih lagi pada aspek kecerdasan emosi. Maknanya kat sini kita tahu bila guru mempelajari kami mempelajari subjek MDP ni, kami sedar bahawa subjek ni penting sekali, kerana semasa menjadi guru, subjek ini boleh membantu kami untuk mengenal pasti ataupun lebih memahami murid itu dengan lebih mendalam, lebih-lebih lagi pada aspek kecerdasan emosi. Baik, sekian saja daripada saya. Okey, baiklah. Jadi kita lihat pula kepada cabaran dalam mempelajari subjek seni dalam pendidikan dan juga murid dan pembelajaran. Okey, yang pertama untuk subjek seni dalam pendidikan, kita terpaksa menghadapi pelbagai cabaran. Yang pertama, kekurangan kreativiti. Okey, seperti mana kita tahu, dalam subjek seni dalam pendidikan ni kita haruslah menguasai 3 elemen, iaitu seni muzik, seni pergerakan dan juga seni visual. Jadi bukan semua di antara kita ni mempunyai bakat ataupun kemahiran dalam seni muzik. Jadi ini sedikit sebanyak merecatkan perancangan kita untuk melakukan aktiviti di dalam kelas. Okay, yang seterusnya, cabaran yang kedua ialah kekurangan bahan dalam menghasilkan tugasan amali. Okay, jadi untuk tugasan amali kali ini, kami telah diarahkan untuk membuat ataupun menghasilkan satu kit persembahan. Jadi seperti mana yang kita tahu, untuk menghasilkan kit persembahan ni dia memerlukan bahan yang agak banyak. Jadi itu sedikit sebanyak merencatkan kami merencatkan tugasan kami. Okay, jadi untuk subjek murid dan pembelajaran pula, cabaran yang terpaksa kami hadapi ialah sukar untuk memahami teori yang terdapat dalam subjek MDP. Okay, jadi untuk subjek ini kami telah mempelajari banyak teori yang mana dia berkait dengan konsep pembelajaran. Okay, jadi teori-teori ini perlu kami kuasai dengan satu persatu, disertai dengan nama-nama pelopor untuk setiap teori. Jadi mungkin ini telah menjadi satu cabaran lah untuk kami menghafal kesemua teori tersebut. Okay, yang seterusnya ialah cabaran yang kami terpaksa hadapi,
untuk membuat kit persembahan daripada perspektif seni dalam pendidikan dan juga murid dan pembelajaran. Okay, yang pertama, kekurangan bahan. Okay, jadi seperti yang saya beritahu tadi, kami terpaksa mendapatkan bahan-bahan yang agak banyak untuk menyiapkan tugasan kit persembahan ini. Okay, yang kedua ialah kekurangan sumber. Jadi seperti mana yang kita tahu, bukan semua pelajar ni dia mempunyai sumber kewangan yang kukuh. Jadi untuk mendapatkan bahan-bahan yang agak banyak, mereka memerlukan sumber kewangan yang agak banyak lah. Jadi ini sedikit sebanyak merecatkan perancangan mereka untuk menjalankan ataupun melakukan kit persembahan. Okey, yang ketiga ialah kita juga harus mengenal pasti sama ada kit persembahan yang kita buat tu menguji tahap kecerdasan emosi ataupun tidak. Jadi dalam kita membuat kit persembahan ni, kita haruslah mengenal pasti terlebih dahulu sama ada kit yang kita buat itu dapat menguji ataupun tidak kecerdasan emosi murid-murid ini. Jadi jika kita hanya membuat sekadar orang kata ala kadar, jadi ini tidak akan dapat menguji kecerdasan emosi murid-murid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus Hakimi bin Kamarul Zaman. Jadi saya akan sambung pembentangan seterusnya, iaitu tajuk Big Idea. Jadi Big Idea ni sangat pentinglah dalam menghasilkan kit pembelajaran kepada murid-murid. Jadi kit yang kami hasilkan mempunyai aspek kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosi ni sangat pentinglah untuk murid-murid ni. Jadi yang pertama ialah dalam kit kami tu adanya set induksi iaitu seni muzik. Jadi seni muzik ni yang kami buat letak lagu kanak-kanak. Jadi itu akan dapat menarik minat murid-murid lah. Jadi dia akan lebih bersemangat pada permulaan pembelajaran tu. Seterusnya kit kami juga mempunyai seni visual yang mampu menarik minat murid. Seterusnya adanya kecerdasan emosi dari sudut domain kemahiran sosial. Contohnya wujudnya aktiviti berkumpulan melibatkan IMK nilai kerjasama antara pasukan. Jadi kit pembelajaran kami ni bukan sahaja-sahajalah. So maksudnya dia ada juga isi yang tersurat ingin disampaikan kepada murid-murid ni. Maksudnya kita boleh memupuk nilai kerjasama antara pasukan kepada murid-murid ini. Jadi bila dia dah besar nanti dia akan nilai-nilai yang kerjasama tu ataupun nilai yang lain dapat membantu mereka lah dalam aktiviti yang lain bersama dengan orang lain. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris bin Oslan akan menyambung pembentangan kumpulan saya tentang showcase ini melalui konsep clarity. Konsep clarity terdapat tiga ialah perkara yang dipelajari, cara belajar, cara mengenal pasti tahap kefahaman pelajar. Sebagai contoh, perkara yang dipelajari mengaitkan tiga-tiga elemen SDP dalam kit persembahan, iaitu seni muzik, seni pergerakan dan seni visual. Sebagai contoh dalam kit persembahan yang saya gunakan, saya menggunakan seni visual iaitu menggunakan kertas manila yang berwarna-warni. Saya menggunakan seni pergerakan iaitu melibatkan pergerakan pelajar-pelajar di dalam kelas dan mengaitkan elemen muzik iaitu memasang lagu untuk menggerakkan kit persembahan seni. Dengan itu dapat meningkatkan tahap kecerdasan emosi murid dan penguasaan murid dalam sesi PDP. Sebagai contoh, pelajar akan lebih tertarik dan fokus kepada apa yang dipelajari. Cara belajar mengaplikasikan elemen SDP dalam perbincangan. Contohnya menggunakan elemen-elemen penting yang dapat menarik minat pelajar.
Memulakan sesi PDP dengan melakukan set induksi. Sebagai contoh, kotak beracun, dadu berwarna dan dam ular. Dengan ini, apabila habis proses pengajaran, guru perlu mengenal pasti tahap kefahaman pelajar. Contohnya menjalankan ujian setelah selesai topik pembelajaran dan memberikan markah kepada pelajar-pelajar, dan pelajar yang mendapat markah tertinggi diberikan ganjaran untuk membakar semangat mereka supaya terus belajar. Melakukan aktiviti yang berpusatkan kepada pelajar. Contohnya, guru-guru menghendaki pada pelajar untuk melakukan aktiviti berkumpulan dan membuahkan idea dan buah fikiran sendiri. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih.